nanti masuk semula. Dah terleft dah pun. Okay, untuk GP beza dia contoh kalau term pertama tu 2. Okay, term pertama dia 2, term ketiga dia 4, term kedua dia 4, term ketiga dia jadi 8, 16 dan seterusnya lah. Maksudnya beza antara satu term ke satu term tu kita panggil R. Macam nak cari R sama dengan T2 over T1 which is equal to T2. Term kedua kita 4, term pertama kita 2 which is beza antara satu term ke satu term tu kena darab 2. Okay, beza antara satu term ke satu term kena darab 2 ataupun bahagi. Dia boleh jadi darab ataupun bahagi. Kalau bahagi bila term kedua lebih kecil daripada term pertama. Okay, term ketiga lebih kecil daripada term kedua. Okay, itu beza GP dan juga AP. AP melibatkan plus or minus. Okay, tambah tolak, plus minus, plus or minus. Kalau GP ni darab bahagi. Okay, darab bahagilah. Beza antara satu term ke satu term tu. Okay, itu je lah untuk identify dia. AP tambah tolak, GP darab bahagi. And then, apa kita kena tahu? Kita kena tahu cara untuk cari n term. Okay, n term yang keberapa. Okay, ni untuk formula untuk AP. Ni formula AP, still lagi AP untuk summation. Summation Sn sama dengan n over 2, 2a plus n minus 1d. Tn sama dengan a plus n minus 1d. A tu apa? Okay, kat sini di kotak yang kedua ni dia bagi tahu dah. Okay, untuk sequence dia macam ni lah. A plus D, A plus 2D, A plus 3D, bla bla bla. Melibatkan tambah ataupun tolak. D tu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kalau negatif dia jadi tolak lah. And then A kat sini adalah first term. Term yang pertama. D common difference. Macam mana nak dapatkan D? Untuk AP, kita akan guna T2 minus T1. Okay, T2 minus T1. Boleh juga guna T3 minus T2. Okay, dapat berapa? Boleh juga guna T3 minus T2 ataupun T2 minus T1. Term kedua tolak term pertama mestilah sama dengan term ketiga tolak term yang kedua. Term keempat tolak ketiga mestilah sama dengan term keempat, term kelima tolak term yang keempat. Okay, beza antara term tu mesti sama. Kalau tak sama dia tak jadi sequence. Okay. Lepas tu ni lah formula dia. Senang je ni, ulang balik je. Okay, so kita tengok example yang pertama. Dia suruh kita determine sama ada sequence tu arithmetic ataupun tidak. Okay, nak tahu dia arithmetic ataupun tidak, kita akan tengok dua beza antara term yang kedua tolak term yang pertama. Okay, kita tengok dua lah. Dua ni, dia mesti sama dengan term yang ketiga tolak term yang kedua. Mesti sama dengan hak sebelah dia. Ni dua ni pun mesti sama. Okay, so untuk satu A tu kita try kalau T kena buat satu-satu. T2 tolak T1 dapat berapa? Cuba kira T2 tolak T1 dapat berapa? Buatlah kat tepi ni. T2 tolak T1 sama dengan berapa? Lepas tu buat satu lagi. T3 tolak T2. Okay, kena tunjuk at least 2. At least 2 term ditolak dapat sama, barulah kita boleh cakap dia tu arithmetic. Ada hak tak sama ni. Okay, try. 4 tolak 1. Term yang kedua. Okay, apa term yang pertama dia? Term pertama hak mana? Tahu kan? Term pertama hak mana? Satu. Term pertama dia 1. Ni term kedua. Okay, term pertama, term kedua, term ketiga. Okay, so untuk T2 tolak T1 dapatlah 4 tolak 1 which is 4 tolak 1 dapat 3 lah. 4 tolak 1 sama dengan 3. Dan T3 tolak T2, 7 tolak 4 pun sama dengan 3 juga. Okay, so buat conclusion sikit. T2 minus T1 equal to T3 minus T2. So, right lah, dia tu AP. Dia adalah arithmetic sequence. Right lah dia. Lepas tu you boleh tengok lah sama juga untuk B. B pun sama, awak cuba buat. Okay, sama juga.
T2 tolak T1, apa value dia? T2 tolak T1, 3 tolak 1 kan? 3 tolak 1 dapat 2 dalam kes ni, and then T3 tolak T2. Kita nampak kat sini ni 9. Tolak 3 tu dapat 6. Okay, so dalam kes ni tak sama. So bila tak sama, pangkah. Dia bukan arithmetic sequence. Bukan. Kenapa tak sama? Kenapa bukan arithmetic sequence? You buatlah conclusion sikit. Sebab T2 tolak T1 tak sama dengan T3 tolak T2. Tengok mana satu sama, mana satu tak sama. Okay, buatlah untuk C, D, E, F tu you cuba buat sendiri, senang saja. Kita just check T2 tolak T1 dapat berapa, T3 tolak T2 dapat berapa. Kalau sama, insyaAllah dia tu arithmetic. Kalau tak sama, dia bukan arithmetic. Okay, boleh hak ni boleh? Sendiri je ni. Boleh. Boleh, madam. Okay, beres. Boleh. Mesej okay. Kita pergi kat nombor 2 pula. Okay, nombor 2, fill in the tables with the correct terms. Okay, dia nak term yang ke-7, term yang ke-18 dan term yang ke-n. So, apa benda kita akan guna? Formula mana yang kita nak guna ni untuk dapatkan term? Kita akan guna formula ni, Tn equal to A plus N minus 1 D. Okay, which is A tu adalah first term. Okay, first term. N tu adalah ikut soalan. Dia nak term yang ke berapa. Kalau term yang ke-7, N tu 7 lah. Kalau term yang ke-18, N tu 18. Kalau term yang ke-N, N tu kekal N. Okay, D tu pula benda. D tu adalah common difference. Beza antara term yang kedua tolak term yang pertama. Okay, ataupun term yang ketiga tolak term yang kedua. Mana-mana dua term. Sepatutnya sama lah. Bila dia tu situ, dia adalah beza antara term-term tu mesti sama. Okay, so kita keluarkan dulu apa dia punya A untuk setiap soalan. Contoh A untuk soalan A. Okay, A dia kat sini adalah sama dengan 2. Lepas tu dia punya D. Okay, D dia berapa? Berapa D dia? 5. Okay, D dia 5 dah. 7 tolak 2. 12 tolak 7 ke 17 tolak 2. 12 sama. Okay, sama. Okay. Dia dapat A, dapat D. Untuk N tu depending refer kepada soalan. N sama dengan 7 untuk first column, N sama dengan 18 untuk second column, and N sama dengan N untuk the third column. Okay, so soalan dia ni senang je, tapi soalan dia boleh putar belik. Okay, macam dapat 3/2 ni, A to, kita sedang mencari T7 sekarang. So our T7 is equal to A plus N minus 1, 7 minus 1, D. Our D is equal to 5. So you calculate by using calculator, you should get value 32. Kalau tak dapat tu, mungkin ada something wrong. So boleh try sendiri, kita ada calculator sekarang. Okay, sepatutnya dapatlah 3/2. Dapat tak 3/2? Dapat. Okay, beres. So untuk T18 pun step yang sama. Mesti the same A. Our A is equal to 2. A tu merujuk kepada first term, term yang pertama. A plus N minus 1. Our N is equal to 18. So 18 minus 1 equal to 17. Okay, our D is equal to 5. Cuba kira kat sini dapat berapa? 2 tambah 17 darab 5. 87 Okay, thank you. So ni Tn. Tn sama dengan A plus N minus 1 D. D kita 5. Okay, so kat sini kena olah dia biar dapat cantik. So kena expand kat sini, N tolak 1 darab dengan 5 tu jadi 5N tolak 5. That's why final answer you get 5N minus 3 because 2 minus 5 is equal to negative 3. So letak negatif tu kat depan, jadi comelkan dia. Dia lah 5N tolak 3. Okay. Okay, so ni kita just guna satu formula je untuk dapatkan term yang keberapa. Okay, so kita buat satu lagi. Mungkin kita buat mana? D kot. Okay, D ni susah sikit rasa. Buat B dulu lah.
Okay, buat B dulu. Tadi dia suruh cari T yang ke-7. Okay, T yang ke-18 dan T yang ke-N. Okay, so formula yang kita nak guna dekat sini untuk cari Tn term yang ke berapa, formulanya adalah A plus N minus 1D. Okay. Buat. A kita 14 plus N kita 7 tolak 1 D. Okay, D kat sini kita kena kira T2 tolak T1 berapa ni? 8 tolak 14. So kat sini dia akan dapat negatif. So tak ada masalah, negatif pun kita terima. 8 tolak 14 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. Kalau negatif tulis dekat D kita tu negatif lah, jadi negatif lah. Hati-hati. Boleh berapa situ? Amin ada tak Amin hari ni? Tekan calculator tu, sekejap je tu. Dapat berapa? Berapa? Negatif 22. Negatif 22 Okay, sekejap saya muak lah. Okay, so 18 pun samalah step dia. Awak cubalah buat ya. Buat. Dengar dah. Tulis dah dapat apa dah. Okey, satu lagi Tn awak cari sendiri T18 tu dapat berapa. Untuk Tn ni soalan favourite juga tau dalam exam. Dia tak main bagi nombor-nombor ni, dia bagi huruf-huruf. Dia awak pening sikit. So kita belajar masa kelas, kita belajar basic je, tapi dalam exam dia boleh twist. Okey. So kena kukuhkan basic. A kita kat sini 14 plus N kita tak tahu benda, N minus 1. D kita adalah negatif 6. So cantikkan dia 14 plus okay, ni dia jadi negatif 6 N tambah 6. Okay, comelkan dia 14 tolak 6N tambah 6. So dia jadi 20 tolak 6N. So ini kita punya Tn. Kalau salah bagi tahu. Okay, beres yang tu. Untuk B, C pun you boleh cuba buat sendiri. Okay, untuk D, macam mana nak buat D ni? Okay, D ni kita nampak dia ada X kat sini. Apa yang kita boleh guna untuk solve? Macam mana kita nak cari X kat tengah tu? Macam fikir, macam mana nak cari X kat tengah tu? Tambah bagi. Apa dia? Tambah 2 bagi 2. Tambah 2 bahagi 2. Maksudnya 22 tambah X bahagi 2. Sama dengan? Sekejap. Tahu kok. Okay, orang lain. Macam nak dapatkan X? Sini je tu. Kan. Red exam dia bagi macam ni. Lepas tu dia suruh cari D tu berapa. Buat persamaan. Okey, persamaan macam mana? Okey, tadi kan kita dah cakap untuk D. Betul. X betul. So untuk D kan, D T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. So kita, salah. Bapa duduk situ tak apalah. So kat sini kita punya T2 kita X. Okay, so our D is X minus 22 is equal to 4 minus X. Betul lah kawan awak cakap tadi. So daripada situ kita boleh dapat dia punya X dia benda. So jadikan X sebagai subjek. X tambah X kat situ jadi 2X. 2X sama dengan 4 tambah 22. Okay, 4 tambah 22. So 2X sama dengan 26. So our X is equal to 13. Okay, 22, 13 dan 4.
Kita dapatlah satu sekuen baru kat sini. X tu tukar jadi 13. 22, 13 dan 4. Itu je lah. Okay, lepas tu boleh buat kat sendiri tak? Boleh buat tak? Ni nak boleh buat tu. Boleh buat lah. Step yang sama untuk C, D, E step hak sama dengan A dan B. Tak mau lah bincang dah. Bosan awak. Okay, saya teruskan. Kita pergi kepada summation. Summation. Untuk summation, arithmetic series, ranjang arithmetic ada dua formula. Okay, ni kita ingat balik je, dah belajar ni. Sn sama dengan n over 2, 2a plus n minus 1d. Ataupun satu lagi, Sn sama dengan n over 2a plus l. Bila masa kita guna a plus l ni, okay, a plus l ni kita akan guna dia kalau kita ada first term. Okay, a ni merujuk kepada first term. L ni merujuk kepada last term. Okay, last term. Kalau dalam satu sequence tu soalan bagi first term apa dia, last term apa dia. So kita akan guna formula yang kedua ni lah. Kalau tak, kita guna formula yang pertama je. Untuk gunakan formula yang pertama mestilah ada semua benda tu lah. Kena ada n, term ada nak summation untuk berapa term. Dan kena ada A, kena ada first term kita dan kena ada D. Common difference. Okay, beza antara satu term ke satu term yang lain. Okay, bla bla bla. So yang ni dia bagi cara macam mana nak dapatkan formula. Okay, tapi ni awak tak payah tahulah. Kalau dulu kita orang kena tahu. Kalau dululah, zaman dulu, tapi lah ni tak payah dah. Dia cerita macam mana nak dapat formula Sn sama dengan n over 2, 2a plus n minus 1d. Bla bla bla. Kita tak payah dah. Okay, jom kita tengok soalan. Example. So example ni untuk basic sahaja. Dia belum, untuk tengok soalan sebenar kena tengok tutor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, example 2. Fill in the table with the correct sum. Soalan yang pertama, dia bagi kita sequence 14, 8, 2, negatif 4. Kolom yang pertama dia minta sum of the first 6 term. Sum of the first 6 term. 1, 2, 3, 4. Okay, dia minta sum of the first 6 term. So dia minta S6. Ya. Dia minta S6 lah dekat sini. Okay, kita guna formula Sn sama dengan n over 2, 2a plus n minus 1d. Dan untuk n kita, masuk je lah. N kita sama dengan 6. Okay, S6, hak ni S3, hak ni sum of the second. Kapan dia pula ni? Okay, tak apa, kita try. Jom kita tengok S6 dulu. So S6 equal to n over 2, n kita 6 lah. 6 per 2, 2a, 2 darab a kita 14 tambah n tolak 1. N kita 6 tolak 1, so dapat 5. Okay, D kita kira berapa D? 14 tolak 18 ataupun 2 tolak 8. Dapat berapa D dia? Negatif 6. Okay, negatif 6. And then tekan calculator, kira dapatlah, dapat negatif 6 juga kat situ. Gitu, senang je. Lepas tu sum of the first 3 terms. Okay, sum of the first 3 terms sama juga. Bila ada sum-sum ni kita guna formula summation lah. Bila ada minta term ke berapa, term kedua, term ketiga tu kena guna formula Tn. Okay. Okay, kita guna S3 kat sini. N over 2, our N is equal to 3 over 2, 2A plus N minus 1. So N minus 1, our N is equal to 3, 3 minus 1 is equal to 2, 2A plus N minus 1 D. Our D is equal to negatif 6. Okay, dapat berapa? 24. 24 24. Betul? 24. Betul. Okay, thank you. Okay, and then tengok pada soalan
kolom yang ketiga. Dia minta sum of the second 3 terms. Dia minta sum of the second 3 term. Hasil tambah 3 term yang kedua. Okey. Gano ni. Gini. Hak ni. Okey. Yang ni. Okey, ini bila kita kira hasil tambah ni kita panggil ni adalah first 3 terms. Okey, 3 term yang pertama. So bila kita tambah first 3 term tu kita dapat S3. Okey, kita dapat S3. Kita tambah 3 term yang pertama. Lepas tu kalau sambung lagi. Okey, sambung lagi 3 term. Okey, sambung lagi 3 term kat sini. Okey, adalah term kat sini, ada lagi term kat sini. So, bila tambah semua, okay, contoh, kita tambah lagi 3 term kat sini ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambah lagi 3 term yang kedua, itu nama dia S. Tambah semua ni kita dapat S6. Okey, daripada term yang pertama sampai ke term yang ke-6 kita tambah. So kat situ kita dapat term yang ke-6. Kita tambah term pertama sampai term yang ketiga. Kat situ kita dapat S3. Soalan dia nak ni je. Dia nak hak ni je. Dia nak second 3 term. Okey, first 3 term merujuk kepada term pertama hingga term yang ketiga. So second 3 term. Okey, daripada sini, daripada mendalah ni, macam mana awak rasa nak dapatkan second 3 term? Kita ada S3, kita ada S6. Macam nak dapat second 3 term? Hasil tambah second 3 term. Tolak Apa tolak apa? S6 tolak S3. Yes, very good. Gitu je. So sum of the first 3 terms, okay, 3 term yang kedua adalah, nak tulis S6 tolak S3. S6 kita dah cari. S6 kita dapat negatif 6. So S3 kita dapat 24. So dapatlah jawapan dia negatif 30. So step yang sama untuk kesemua soalan. Kita ada A, B, C, D. D pun sama. Semua step yang sama je untuk kesemua soalan. Okay. Senerak mesej. So you boleh try lah yang ni. Kita try satu soalan C. Okay. Boleh terima lagi tak? Kita baru tengok summation untuk AP dan juga cara untuk cari n term untuk AP. Boleh saya teruskan untuk GP, geometrik series, ganjang geometrik? Boleh, madam. Okay, boleh terima lagi ya. Okay, so tadi formula je, dia bermain dengan formula je. Untuk AP tadi kita ada 2 formula. Okay, which is Tn equal to A plus N minus 1D untuk term yang keberapa, dan kita ada satu lagi formula Sn sama dengan N over 2 2A plus N minus 1D. Okay, so kita tengok GP pula. GP pun ada formula dia jugalah untuk setiap Tn dan juga Sn. Okay, Tn sama dengan A R to the power of N minus 1, and untuk Sn dia ada 3 formula berbeza mengikut situasi. Okay, formula yang pertama Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R kalau R kurang daripada 1. Okay, kalau R kurang daripada 1, macam mana dapat R kurang daripada 1 kalau term yang kedua kurang daripada term yang pertama? Contoh, term pertama 1, term yang kedua 1 per 2. So dia kurang, term kedua kurang pada term yang pertama. So kat situ R kurang pada 1. Jadi dia punya formula hak ni lah. Tak udah ni. Kita ulang balik je. Okay. 1 tolak R lah. Dia tak boleh R tolak 1 sebab R tu kurang pada 1, dia jadi negatif pula nanti. Dia jadi negatif. Jadi, yang pentingnya bawah tu kena positif lah. Okay, bawah tu kena positif. Untuk denominator kena positif.
And then untuk term yang kedua, situasi yang kedua, kalau R besar pada 1. So R besar pada 1, ini formula dia. Okay, tukar kedudukan je. Bila R besar pada 1, R tu tolak 1. Instead of 1 tolak R. And then satu lagi formula untuk S infinity. Okay, S infinity formulanya A over 1 minus R. A over 1 minus R. A untuk first term, R tu untuk ratio kan. R tu untuk common difference between two term. Okay, dia ada 3 formula tu, bergantung pada situasi. Okay, jom kita tengok. Macam mana nak cari common ratio? Okay, geometric series is a sequence of numbers in which any term can be obtained from the previous term by multiplying by a certain number called common ratio. So R tu nama dia common ratio. Macam nak dapatkan R? R sama dengan T2 over T1 ataupun T3 over T2. Okay, Tn plus 1 over Tn times term yang selepas bahagi dengan term yang sebelum. Dapatlah kita punya R benda. Okay, okay. Lepas tu hak ni dia suruh determine betul ke geometric sequence ni. So step dia sama je macam AP tadi. Kalau AP kita guna tolak. Kalau GP ni kita akan guna per. Kita kena carilah T2 per T1 dapat berapa untuk setiap soalan. T2 per T1. Contoh untuk soalan A. Okay, soalan A kita ada 6 per 2. Okay, 6 per 2 which is dapat 3. Lepas tu try satu lagi. Kita try T3 per T2. Okay, T3 per T2 kita dapat 12 bahagi 6. So 12 bahagi 6 dapat 2 tau. 6 bahagi 2 dapat 3. So dalam case ni T2 over T1 tak sama dengan T3 over T2. So dia bukan geometric sequence pangkah. Begitu je. Okay, dapat tak sama pangkah lah. Kalau dapat sama maksudnya dia GP. Okay, try satu lagi untuk D. Okay, kita try tengok D. Okay, buat jugalah. T2 per T1. T2 per T1. So T2 awak adalah X kuasa 4 per dengan T1 X kuasa 2. Okay, X4 bahagi X kuasa 2 dapat berapa? Ni guna indices. Bila bahagi apa jadi pada power tu? Tolak. Tolak. So dapat X kuasa? X kuasa 2. Okay, thank you. Dan satu lagi. T3 per T2. Okay, senang je. T3 kita X kuasa 6 lah. T2 kita X kuasa 4. So you will get X power of 6 minus 4. You get X power of 2 juga. So dalam case ni sama. So you buat conclusion. Our T2 over T1 is equal to T3 over T2. So this is geometric sequence ataupun geometric progression. Okay, tanda right dia. Lepas tu buat sendirilah B dengan C tu. Very easy peasy lemon squeezy. Just using formula. Di dalam exam tidaklah semudah ni Dia ada situasi dia. Okay, kita pergi kepada nombor 2. Bentar. Okay, saya cuba habiskan ni. Okay, kita tengok 2A lah. Kita tengok 2A dulu. Common ratio. Macam mana nak dapatkan common ratio tadi? Okay, formulanya R sama dengan Tn plus 1 over Tn. Awak ambil lah mana-mana. 12 bahagi 6 boleh. 24 bahagi 12 boleh. Okay, antara dua ni biasa kita ambil term kedua tolak term bahagi term yang pertama je. Okay, so our R is equal to T2 over T1. Okay, try using calculator. Tak guna calculator pun ni. 12 bahagi 6 je lah. 12 bahagi 6, you get 2. So that's our ratio. Okay, T2 over T1. Or T3 over T2, depends. Kita pulang lah. Jawapan patut sama sahaja. And then dia suruh cari term yang ke N. Okay, our formula is Tn equal to AR to the power of
n minus 1. Okay, ini formula kita. Okay. Kira. Tn, T6 lah jadi. T6 sama dengan our A is equal to 6. R kita 2. Kuasa N tolak 1. N kita 6. So tolak 1 dapat 5. Jadi cara nak kira dia 6 darab 2 kuasa 5. Kuasa tu berada dekat 2 dah. Try tekan calculator dapat berapa value dia. 192. Okay, thank you. Seorang je ke kelas ni? 92 dah. Terima kasih. Lepas tu kita nak dapatkan Tn, enter. Okay, bagi je lah Tn kat sini. A kita 6, R kita tadi 2. So, N tolak 1. Ni awak kena cantikkan. Kita belajar indices. Kalau N tolak 1 tu maksudnya dia adalah per. Okay, kita kena cantikkan dia ni. 2 kuasa N tolak 1. So, ni sama dengan 2 kuasa N per 2. Yang ni kena tahu. Ini hukum indices. Kita belajar masa topik yang pertama. Okay, so kena cantikkan dia. Ini adalah N. 2 kuasa N per 2. Gitu. So, hak ni 1, hak ni 3. 6 boleh bahagi dengan 2 tu. So, dia jadi 3, 2 kuasa N. Kenapa 3 tak boleh darab dengan 2 tu? Sebab 2 ada kuasa N. Dia family yang berbeza. 2 kuasa N tu family indices. 3 tu family nombor bulat biasa. So, tak boleh darab 2 tu. Okay, don't nehi. Jangan darab 2 tu. Dia kira set awak ni. Ikut sudak je awak. So, Tn sama dengan 3 darab 2 kuasa N. Okay, 2 kuasa N tolak 1 tu kena ubah guna hukum indices. Dia adalah per. Okay, last. Kolom yang terakhir. Dia minta number of term. Untuk dapatkan number of term, kita akan tengok term yang terakhir lah. Term yang terakhir yang soalan bagi dalam kes ni. Dia berakhir di term yang keberapa tak tahu. Tapi nombor term yang terakhir tu 1536. Jadi, idea dia kat sini, kita masih lagi guna formula Tn sama dengan AR to the power of N minus 1. Cuma kita dah ada value Tn kita. So, untuk kes ni, Tn kita sama dengan 1536. Okay, 1536 sama dengan A. A tu, A lah. A kita adalah term yang pertama, which is 6. And then, our R is equal to 2. N minus 1, N ni kita nak cari. N tu kita nak cari. So, tricky dia kat situ sebab dia index. So, you all memang takut dengan index ni. Okay, apa step yang pertama dia? Macam mana kita nak jadikan N sebagai subjek? Okay, cuba. Macam nak jadikan N sebagai subjek? Amin ada Amin? Muhammad Badrul Amin? Tak ada orang. Ada meta tadi. Ya, untuk apa nak jinak. Arif ada Arif? Ni Ain Mardiah ni kalau tanya. Asyik left je. Tak sebut lagi nama dia. Apa perangai lah. Arif ada? Sebelum lock lagi. Nak lock tu kena buat sesuatu dulu. Apa first step dia? Arif ni kalau masuk tak tubik-tubik. Arif ada? Muhammad Arif. Betul, bahagi dengan 6 dulu. Arif pun tak ada juga ni, Arif ni. Amirul ada, Amirul? Mira pun lama dah tak dengar suara Amirul. Mira ada, Mira? Muhammad Amirul. Ya, saya madam. Ada, Alhamdulillah. Apa step yang pertama? Bahagi 6. 6 tu alih ke sebelah kiri. Okey, seberapa? 1536 bahagi 6 dapat berapa? 6 dapat 256.
256 Ah, Okay, so kat sini tinggal 2 kuasa N tolak 1 kan? antara satu ya. Okay, apa awak akan buat dengan 2 kuasa N tolak 1 tu? Tukarkan dia dalam bentuk pecahan. Okay, boleh tukar dalam bentuk pecahan. So 256 sama dengan 2 kuasa N per Per dua. 2. Okay, lepas tu Lepas tu potong yang 256 tu dengan yang 2 dekat bawah tu. head dia potong. Tak boleh. Darab lah. Oh, Bagi darab. mana potong. Bila Sorry. bawa ni kan bahagi. Bila bawa bahagi dia akan jadi darab lah. Okay, 256 darab 2 dapat berapa? 512. Okay, 512 sama dengan 2 kuasa N. Lepas tu, okay, from here, what should we do? So yang ni you compare. Ada tak 2 kuasa berapa dapat 512? Ada tak? Ataupun you boleh log both side terus? Okay, kalau ada tak 2 kuasa berapa sama dapat 512? Boleh try? 2 kuasa 9 Okay, thank you. So kita compare, kita dapat 2 kuasa 9 dapat 512. Which is sama dengan 2 kuasa N. Jadi dua-dua tu boleh potong. Kita dapatlah kat sini our N is equal to 9. Ni kena guna semula solving problem untuk indices. Chapter yang pertama. Okay. So dapatlah N kita sama dengan 9 untuk A. Okay, N sama dengan 9. So yang ni you try buat B. C tu yang dia dah tolong buat kan? You try buat B. A ni boleh try semula kalau tak dapat. Boleh. Saya teruskan. Okey, teruskan satu lagi untuk summation. Summation ada 3 formula bergantung kepada situasi. Kalau R dikurang pada 1, kita guna formula yang pertama, 1 tolak R. Kalau R besar pada 1, kita guna formula yang kedua, R tolak 1. And then kalau soalan tanya sum of infinite, so sum infinity, formulanya A per 1 tolak R. Okey. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B dia tanya common ratio sahaja. So common ratio R equal to T2 over T1. So our T2 is equal to 3 and our T9 negative 1. So dapat negative 3. And then dia minta S5. Okay, so sekarang ni kita punya R kurang ke lebih daripada 1 ni? R kita. R lebih ke kurang pada 1 ni? Kurang. So, kurang. So bila kurang kita akan guna formula kurang lah. R tolak 1. 1 tolak R. Okay, so formula kita A. Untuk case ni kita akan guna formula Sn A R to the 1 minus R to the power of n. Okay, 1 minus R to the power of n over 1 minus R. Okay, yang penting dia tak boleh jadi negatif. Kalau tengok bawah tu jadi negatif, tak tukar semula. Okay, so S5 is equal to our A is negative 1 and then our 1 minus R to the power of n. R tu kena hati-hati sebab R kita sekarang negatif, so tolong buat kurungan. Okay, sebab kita nak power tu dekat R sahaja. N kita 5. Wah. Bahagi 1 tolak R. Nak tekan kalkulator tu kena hati-hati juga tu. Cuba tekan kalkulator dapat berapa value dia. Negatif 1 darab. Okay, buat kurungan. 1 tolak negatif 3 kuasa 5. Kuasa berada dekat R sahaja. Kuasa dekat negatif 3 je. Bahagi dengan 1 tolak negatif 3. Tolong dapat berapa value dia? 61. 61. Oh. Okey.
Okay, thank you Danish. 61 61. Okay, lepas tu terus. Ya ke tak? Salah. Kan negatif ke madam? Negatif lah. Sekejap. Negatif 61. Negatif Okay. Mm. Awak tekan calculator je tau. Tekan calculator je. Tu tak ada calculator ni. Okay, kuasa tu dekat negatif 3 je ke tau. Betul kan? Betul korang kira kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Okay, so kita buat soal lagi. Okay, kita buatlah soal lagi. Kita buat E lah. E, okay, soalan yang pertama tadi dia minta common ratio R, lepas tu dia minta S5. Tengok dia minta S infinity. Okay, last. Bismillah. Okay, our R nak cari R T2 over T1. So, R kita M per 40. Run nak cari R tu. So, tak ada nak cari R lagi ni. Sebab M per 40, kita kena dapatkan dulu M tu berapa. Apa idea kita kat sini? Macam mana nak dapatkan value of M? 4. Macam nak dapatkan value of M? Arif ni ada ke tak Arif? Oh, Arif. Arif selalu tak ada. Dia masuk tak keluar-keluar. Cepat macam nak cari value of M? Madam, kalau buat tolak macam tadi boleh tak? Tak boleh. Tolak tadi untuk AP. Okey, untuk aritmetik. Kalau geometri, apa yang kita tahu untuk geometri? Untuk geometri yang kita tahu, bila AP dia jadi per lah. T2 over T1 sama dengan T3 over T2. Dia jadi per. Okey, so kita buat macam siapa Fatin cakap kan? Okey, Fatin cakap kita guna apa? M per 40, betul. So R dia adalah M per 40 sama dengan 32 per 5 per dengan M. Kena jadikan M sebagai subjek. Tahu dapat berapa value M. So kita nak dapatkan R, jadikan M sebagai subjek. M darab M dapat M square. 32 per 5 darab 40. Cuba kira. 32 per 5 dapat darab 40 dapat berapa? Piti kan nak kira kan? Hak ni pergi sini lah. Hak ni pergi sini. 256. Okay, thank you. 256. Lepas tu you squaring both side untuk dapatkan value M sahaja. 16. Okay, dapat 16. Thank you. Dapat 16 M dia. So, kita nak dapatkan R. Belum dapat R lagi, baru dapat M. So, R kita sama dengan 16 per 40. Okay, berapa 16 per 40? M 2 per kita 5. sama dengan 16. 2 per 5. Betul? Okay. So, okay. M tu sebenarnya dah dapat dua value. Okay, dia ada plus minus. Positif 16 ataupun negatif 16. Sebab dalam exam kena hati-hati. So dalam kes ni kita ambil positif lah sebabnya hak ni positif. Hak ni pun positif. Takkanlah tiba-tiba tengah tu negatif. Jadi kita ambil positif 16 juga. Okay, bila squaring kena ada plus minus. Okay, now bla 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 bla. Okay. S5. So our S5 is equal to, dalam kes ni our R is less than 1. So formula kita Sn equal to A 1 minus R to the power of N over 1 minus R. Okay, tengoklah formula awak dah. R tu besar atau kecil pada 1. Dalam kes ni R kita kurang daripada 1 sebab tu kita guna formula 1 tolak R. A kita 40, 1 tolak 2 per 5 kuasa N over 1 minus 2 over 5. Someone please? Dapat berapa ni? Cepat-cepat, nak habis dah. Tekan saja calculator, dapat berapa value dia?
Dapat berapa? Cepat. Nak habis dah. Dapat berapa value dia? 8248 8248 per? 8248 per 125. Ni betul dapat gini. Okey, S infinity kita hanya boleh cari dia sekiranya R kita tu pecahan. Okey, so dalam kes ni R kita pecahan, R kita kurang daripada 1 dan pecahan 2/5. So kita boleh dapatkanlah dia punya S infinity. Formula S infinity kita A over 1 minus R. So S infinity A kita sama dengan 40 bahagi dengan 1 tolak R. Kira dapat berapa? 40 bahagi 1 tolak 2/5. (200/3). Betul, 200/3. Okey, tu sahaja untuk hari ni. So you boleh try sendiri B dengan C dengan D ni dapat berapa. Okey, tu je lah. Next time kita akan masuk last application dah. So kerja awak, kejap ya daripada atas. Okey, untuk kerja hari ni cuba settlekan example 1, 2D dengan 2C, C dengan D. Example 1, C dan D. Okay, example 1, C dan D nombor 2 ya. Example 1 nombor 2, C dan D. And then example 2, C. D juga. Example 2, C dengan D. Okay, example 2, C dan D juga. Kemudian untuk geometri. Okay, geometri buat nombor 2, B. Okay, geometri nombor 2, B. Lepas tu example 4, C dan D juga. Okey, tu saja untuk hari ni. Kita jumpa esok. Esok ada UPS, mock UPS. Ya, pagi esok. Bangun awal. Jangan tak bangun pula. Okey, tu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank Thank you, you, Adam. madam. Thank you, madam. Okay. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam.